Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Santi, pensyarah bagi kursus MPU 3122 iaitu Mata Pelajaran Hubungan Etnik. Baiklah, hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan 2 bagi kerja kursus MPU 3122 iaitu berkenaan dengan peranan perlembagaan persekutuan dalam merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak. Baiklah, seperti yang boleh dilihat pada paparan slide ini, kumpulan saya terdiri daripada 3 ahli. Pertama, saya sendiri, Syahira Farah Alia binti Jaafar. Ahli kedua, Nur Salsabila binti Sanzana. Dan akhir sekali, ahli ketiga iaitu Nur Alia binti Maruso. Baiklah, seterusnya saya selaku pembentang pertama akan membentangkan berkenaan dengan konsep perpaduan. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Perpaduan ini amat sinonim dalam merujuk kepada keamanan sesebuah negara. Jadi, dari segi konsep ilmiahnya, perpaduan ini boleh diertikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat ini dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Penyataan ataupun pendapat ini selari dengan pandangan Nur Hayati 2021 yang menyatakan bahawa perpaduan ini merupakan satu proses penyatuan seluruh masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum bagi membentuk satu identiti nasional yang melambangkan perasaan cinta kepada negara dan juga bangga terhadap tanah air. Seperti yang kita sedia maklum, pelbagai jenis kaum terdapat di Malaysia. Namun begitu, 3 kaum besar yang mendominasi adalah kaum Melayu yang merupakan golongan majoriti dan pribumi, kemudian kaum Cina dan akhir sekali adalah kaum India. Jadi, dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang dihuni oleh masyarakat pelbagai ras dan juga agama yang membawa pelbagai dimensi kepercayaan, adat dan juga budaya, perpaduan ini amatlah dititikberatkan ataupun diutamakan sebagai satu langkah untuk membentuk sebuah negara yang aman. Kepentingan perpaduan ini semakin jelas terselah apabila sejak akhir-akhir ini banyak isu perkauman yang diperkatakan secara meluas oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya dalam media sosial. Jadi, apabila kita menyebut tentang perpaduan, semangat ini tidak dapat diwujudkan sekiranya tidak ada amalan toleransi ataupun bertolak ansur dalam kalangan masyarakat. Jadi, oleh itu, sebuah perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan diwujudkan bagi melahirkan ataupun membentuk perpaduan serta merapatkan jurang antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Baiklah, seterusnya, sebelum saya menjelaskan berkenaan dengan sejarah Perlembagaan Persekutuan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan berkenaan dengan konsep perlembagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep perlembagaan? Baiklah, perlembagaan ini merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negara itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat atau peraturan yang lazim dipakai. Jadi, dalam bahasa yang lebih mudahnya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah untuk difahami, perlembagaan ini merupakan dokumen yang mencatat satu set peraturan dan undang-undang yang penting agar dapat dijadikan sebagai panduan ataupun asas bagi mewujudkan keharmonian antara pelbagai kaum etnik di sesebuah negara. Di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen penting yang mengandungi susunan peraturan dan undang-undang di Malaysia yang dapat mengeratkan hubungan masyarakat majmuk. Bukan itu sahaja, perlembagaan ini juga turut bersangkut paut dengan cara keputusan-keputusan awam dicapai dan kuasa diagih-agihkan antara
institusi kerajaan sama ada pada peringkat pusat atau peringkat tempatan. Tambahan pula, perlembagaan ini juga menetapkan had kewibawaan kerajaan dan cara-cara pemilihan ataupun serta pelantikan sesebuah negara. Oleh itu, perlembagaan ini berperanan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang dan turut bermatlamat dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula sejarah pembentukan perlembagaan persekutuan. Kepelbagaian kaum di Malaysia ini diikat dengan perlembagaan persekutuan yang merupakan tiang seri hubungan etnik di Malaysia. Walaupun perlembagaan persekutuan secara rasminya diperkenalkan pada 31 Ogos 1957, namun begitu, elemen-elemen asas yang ada di dalamnya merupakan unsur tradisi yang dibawa dari undang-undang sedia ada sebelumnya, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Istilah tradisi yang digunakan dalam konteks perlembagaan persekutuan adalah merujuk kepada unsur-unsur tempatan yang dikekalkan oleh perlembagaan kerana ia wujud sebelum rasminya istilah perlembagaan persekutuan. Unsur tradisi ini mempunyai signifikasi ataupun kepentingan terhadap kestabilan sistem politik negara. Malahan, jika dilihat dalam laporan yang dibuat oleh Suruhanjaya Reid, turut menekankan betapa pentingnya perlembagaan ini mengambil kira faktor-faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957 dalam usaha menggubal perlembagaan Malaysia. Bukan itu sahaja, unsur-unsur tradisi ini juga telah ada ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, iaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca, agama Islam merupakan agama yang dianuti majoriti rakyat. Dalam bahasa yang lebih mudahnya, agama Islam ni adalah agama yang dianuti ataupun digunakan oleh majoriti rakyat. Kemudian, kedaulatan sistem beraja dan kedudukan istimewa anak watan. Kemudian, perlembagaan persekutuan ini juga disebut sebagai Perlembagaan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan persekutuan ini dirangka oleh Suruhanjaya Reid yang turut mengambil kira pandangan pelbagai pihak sama ada individu ataupun organisasi termasuk daripada parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MIC, MCA yang mewakili kaum Melayu, Cina dan India yang merupakan parti yang telah membentuk kerajaan pada ketika itu. Kemudian tolak ansur antara orang Melayu dan bukan Melayu pada ketika itu juga turut menyumbang kepada isi kandungan perlembagaan persekutuan. Baiklah, seterusnya terdapat 183 perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan boleh dikatakan Perlembagaan Persekutuan ini mengandungi segala undang-undang dan peraturan-peraturan asas negara. Sebagai contoh, undang-undang dan peraturan-peraturan dari segi kebebasan asasi yang boleh dilihat menerusi perkara 5 hingga 13, kemudian undang-undang dan peraturan-peraturan kewarganegaraan yang boleh didapati pada perkara 14 hingga 31 serta undang-undang ataupun peraturan-peraturan badan kehakiman yang boleh dilihat ataupun diteliti pada perkara 121 hingga 131A. Lain daripada itu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini juga mempunyai ciri-ciri yang khas dan inilah yang menjadikan perlembagaan ini sebagai undang-undang negara yang berupaya untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Antara ciri-cirinya adalah melambangkan Malaysia ini sebagai sebuah negara persekutuan, mempunyai raja berperlembagaan, kemudian mengamalkan sistem demokrasi berparlimen,
Agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama lain bebas untuk diamalkan ataupun dipraktikkan, dan akhir sekali memperuntukkan pengasingan kuasa dalam pentadbiran kerajaan. Bukan itu sahaja, Perlembagaan Persekutuan juga turut memiliki bidang pengkhususannya yang tertentu seperti senarai persekutuan, senarai bersama dan senarai negeri. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan peranan Perlembagaan Persekutuan dalam merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak. Baiklah, seterusnya, apakah peranan Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan ini berperanan dalam banyak hal. Antara peranan Perlembagaan Persekutuan adalah pertama, mewujudkan pemerintahan yang adil. Kedua, mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Ketiga, alat penyelesaian masalah. Akhir sekali, mengekalkan riwayat negara bangsa. Baiklah, saya selaku pembentang pertama akan menjelaskan berkenaan dengan peranan Perlembagaan Persekutuan yang pertama, iaitu peranan Perlembagaan Persekutuan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil. Seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, dari segi sejarahnya, Perlembagaan Persekutuan ini wujud adalah untuk bertolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara. Misalnya seperti hak keistimewaan orang Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu. Namun demikian, pada hari ini, konteks ataupun isi yang akan saya kupas bagi menjawab peranan Perlembagaan Persekutuan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil adalah melalui konteks agama. Jika dilihat pada bahagian pertama perkara 3/1 dalam Perlembagaan Persekutuan, telah termaktub bahawa agama Islam adalah agama persekutuan atau agama rasmi Malaysia. Namun demikian, meskipun agama Islam telah termaktub sebagai agama persekutuan, agama lain juga masih boleh dianuti ataupun dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia dengan aman dan damai, dan perilaku tersebut tidak menjadi satu kesalahan. Bukti Perlembagaan Persekutuan ini telah mewujudkan pemerintahan yang adil dapat dilihat menerusi program Salah Ukhuwah Wesak yang telah diadakan di Kuil Samadhi Vihara Shah Alam. Program ini dikatakan telah mewujudkan pemerintahan yang adil kerana seramai 700 orang daripada pelbagai latar belakang agama turut hadir pada program tersebut, yang membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk melawat ke rumah ibadat itu dan bersama-sama menikmati suasana berpuasa, memandangkan ketika itu adalah bulan Ramadan. Bukan itu sahaja, menerusi program Salah Ukhuwah Wesak ini juga terdapat aktiviti seperti forum harmoni yang dijalankan bagi menggalakkan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama agar saling memahami terhadap acara-acara keagamaan yang ada di negara ini. Maka, melalui program Salah Ukhuwah Wesak ini, dapat saya simpulkan bahawa Perlembagaan Persekutuan telah memainkan peranan yang jitu dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, impak daripada masyarakat di Malaysia bersifat terbuka, bertolak ansur dan berupaya untuk menghormati agama lain. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa Perlembagaan Persekutuan ini memainkan peranan yang signifikan dalam merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, pembentang kedua akan meneruskan pembentangan. Baiklah, kita lihat pada peranan Perlembagaan Persekutuan yang kedua, iaitu mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Baiklah, mengapa saya kata peranan Perlembagaan Persekutuan ialah dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa apabila perlembagaan itu sendiri
telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang negeri. Maksudnya negara itu sendiri, perlembagaan itu sendiri apabila berpegang kepada perlembagaan, maka tidak boleh dipersoalkan. Dan bukan itu saja, perlembagaan itu juga merupakan undang-undang yang paling atas dan perlu diikuti oleh semua pihak. Jadi termasuklah YDPA, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Jadi terdapat beberapa peruntukan khas dalam perlembagaan ini untuk Yang di-Pertuan Agong serta Sultan atau Raja Yang di-Pertua Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda ni mempunyai kuasa dan bidang tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada perlembagaan. Maksudnya, apa-apa jua perkara yang YDPA lakukan haruslah berpegang kepada perlembagaan persekutuan yang telah ditetapkan dan termaktub. Jadi contoh perlembagaan itu dapat dilihat melalui perkara 34/2, iaitu YDPA tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang baginya ada apa-apa sarahan serta tidak boleh melibatkan diri secara aktif dalam perusahaan komersial. Maksudnya di sini yang YDPA ini tidak boleh terlibat dalam apa-apa jua perkara yang boleh keuntungan kepada diri mereka. Contohnya dari segi politik, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Baiklah, jika Yang di-Pertuan Agong ni melanggar perkara ini, jika Yang di-Pertuan Agong terlibat dalam mana-mana kesalahan ini, jadi perlembagaan ini telah menggariskan perkara 33A/1, iaitu sekiranya YDPA ini dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang dalam mahkamah khas, jadi baginda hendaklah terhenti menjalankan fungsi YDPA. Maksudnya, jika Yang di-Pertuan Agong ni adanya berlaku pelanggaran ataupun menyalahgunakan kuasa berdasarkan perlembagaan yang telah dimaktubkan, jadi YDPA ini layak terhenti menjalankan tugas. Jadi di sini kita nampak bahawa adanya keadilan. Keadilan dari segi kuasa itu sendiri. Maksudnya tak kiralah walaupun adanya gelaran YDPA ataupun rakyat biasa, semua rakyat di Malaysia ini adanya peraturan yang perlu diikuti berdasarkan perlembagaan yang ditetapkan. Jadi jelaslah melalui peranan perlembagaan persekutuan ini, semua rakyat akan bersatu padu kerana tidak adanya berat sebelah. Kerana YDPA juga boleh terhenti menjalankan tugas jika YDPA juga akan dikenakan hukuman seperti yang termaktub dalam perlembagaan jika melakukan kesalahan. Jadi jelaslah bahawa perlembagaan ini telah membantu meningkatkan lagi hubungan etnik. Di samping perlembagaan ini juga telah menjadi panduan dalam pembinaan negara bangsa yang lebih baik. Baiklah, kita pada slide seterusnya. Yang ketiga, kita dapat lihat melalui peranan perlembagaan persekutuan, iaitu sebagai alat penyelesaian masalah. Baiklah, peranan yang ketiga iaitu peranan perlembagaan persekutuan. Mengapa saya kata sebagai alat penyelesaian masalah? Kerana
kita dapat lihat melalui hak kesamarataan dalam perlembagaan itu sendiri. Dalam perkara 8/2, perlembagaan ini telah menggariskan hak sama rata kepada semua kaum, iaitu tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau penjalanan apa-apa pertukangan, perniagaan, profesional, kerjaya atau pekerjaan. Maksudnya di sini, jika dalam suatu kerjaya profesional atau pekerjaan, setiap kaum, semua kaum boleh menyertai atau menceburi bidang kerjaya tersebut berdasarkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi, bukti di sini jelas dilihat dari segi negara telah menghantar wakil yang mahir dan layak untuk Sukan Badminton Piala Sudirman dengan melibatkan pelbagai kaum. Kalau dilihat di sini, adanya pelbagai kaum apabila adanya kaum Cina yang wakil iaitu Li Zijia, yang kedua iaitu Aidil Solehah, Aidil Soleh, dan yang keempat ini iaitu kaum India iaitu Kisona Salvadori. Ketiga-tiga kaum ini telah menunjukkan bahawa profesion ataupun kerjaya profesion sukan ini tidak menunjukkan adanya diskriminasi kaum kerana semua kaum boleh terlibat. Itu maksudnya tidak bukan berdasarkan diskriminasi kaum, tetapi telah berdasarkan kepada bakat mereka. Jadi jelas di sini melalui pelibatan kaum dalam sukan menunjukkan semua kaum ni mempunyai hak yang sama rata dalam menceburi bidang profesion selagi mereka mahir, mempunyai potensi dan layak dalam bidang tersebut. Jadi kita dapat lihatlah bahawa melalui adanya perlembagaan perkara 82 yang termaktub ini, maka tidak boleh lagi persoalkan tentang jika ada kaum lain yang menyertai suatu sukan itu, kerana kita tahu bahawa semua kaum tu layak menyertai apa jua perniagaan, profesion dan kerjaya atau pekerjaan. Contoh yang kedua juga kita dapat lihat jelas di sini bahawa BAM itu sendiri, itu badminton Malaysia memberi peluang sama rata kepada semua kaum. Di sini menjelaskan bahawa tiadanya diskriminasi kaum. Dapat dilihat di sini juga dari segi perlawanan. Kalau di sini, kalau gambar yang pertama itu kita dapat lihat dari segi Piala Sudirman itu adanya perlawanan secara berseorangan. Tetapi kalau nak lebih jelas, kita tengok kepada gambar nombor 2, iaitu kepada semua kaum ini dapat dilihat tak ada diskriminasi apabila adanya dari segi jantina pun boleh bermain. Contohnya badminton ni dari segi jantina ni bukan sahaja lelaki tapi perempuan, dan sama rata kepada semua kaum apabila kaum badminton secara berpasangan itu bukan hanya Cina berpasangan dengan Cina, tetapi Cina boleh berpasangan dengan kaum India ataupun kaum lain. Menunjukkan bahawa perlembagaan ini sendiri telah diamalkan. Jadi dari segi gambar 2 ini menunjukkan bahawa perlembagaan ini jelas telah membentuk perpaduan dan hubungan etnik yang kukuh kerana tidak ada diskriminasi atau berat sebelah terhadap mana-mana kaum walaupun menyertai profesion yang sama. Jadi jelaslah bahawa hubungan etnik yang dalam sukan ini akan lebih kukuh apabila Persatuan BAM itu sendiri telah menerapkan perlembagaan dalam sukan itu bahawa semua agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina boleh menyertai profesion sukan yang sama. Jadi jelaslah bahawa hubungan etnik dapat dikukuhkan kerana semua kaum ini menyokong sukan yang sama. Tanpa sebabnya dalam sukan ni kita tak melihat kepada
kaum apa yang bertanding, maksudnya kaum apa yang bertanding, tapi kita melihat kepada kemenangan yang diberikan oleh atlet-atlet. Jadi atlet-atlet itu tak kiralah dari segi uh, kaum Cina ke Melayu ke India ke, janji mereka ni mempunyai kebolehan dan mahir dalam bidang tersebut. Jelaslah bahawa melalui perlembagaan ini dapat mewujudkan hubungan etnik kerana perpaduan kaum ini melibatkan semua masyarakat ataupun semua kaum dalam profession yang telah ditetapkan. Baiklah, kita beralih kepada poin seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Mak Rusuk selaku pembentang yang ketiga dalam kumpulan ini akan membentangkan mengenai peranan yang terakhir dalam perlembagaan persekutuan. Okey, peranan yang terakhir adalah mengekalkan riwayat negara bangsa. Okey, baiklah seterusnya. Perlembagaan persekutuan akan menjamin riwayat negara bangsa. Hal ini bermaksud ia akan mengekalkan nilai dan identiti masyarakat Malaysia kerana melalui perlembagaan ini, sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara dapat dilaksanakan. Kepelbagaian di Malaysia ini membawa kepada usaha yang lebih. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk menyatu padukan kaum pelbagai kepercayaan dan keperluan serta berbeza-beza pendapat Hal ini termasuklah dengan contohnya kaum Cina, India dan kaum Melayu, Cina dan India yang berbeza-beza bahasa, kebudayaan dan kepercayaan masing-masing akan memerlukan usaha lebih rakyat kita untuk bersatu padu. Oleh itu, unsur-unsur tradisi diterapkan dalam perlembagaan persekutuan Malaysia untuk menjadi pengikat kepada permufakatan antara bangsa Melayu dan bukan Melayu. Okey, baiklah. Salah satu unsur tradisi riwayat negara bangsa yang dilihat dikekalkan hingga ke hari ini dapat dilihat melalui iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan. Perkara ini termaktub dalam Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia iaitu pada bahagian 12 dan pelbagai. Okey, baiklah seterusnya, setelah termaktubnya Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, terdapat beberapa perubahan yang berlaku terhadap bahasa Melayu di Malaysia. Okey, perubahan yang pertama adalah melibatkan bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan negara untuk seluruh rakyat Malaysia. Hal ini bermaksud rakyat Malaysia yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban apa semua yang mempunyai bahasa mereka sendiri seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, tetapi mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam percakapan harian. Contohnya bangsa Cina untuk bercakap dengan bangsa masyarakat bangsa India menggunakan bahasa Melayu. Okey, yang kedua pula, perubahan yang berlaku yang kedua pula adalah bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa tunggal rasmi negara. Okey, jadi maksudnya sebelum kita merdeka, disebabkan oleh pengaruh penjajah, bahasa Inggeris mendominasi masyarakat kita. Jadi sebagai urusan rasmi sama ada undang-undang ataupun bahagian perlembagaan apa semua dalam bahasa Inggeris. Jadi dengan adanya Perkara 152 ini, bahasa Melayu digantikan bahasa Inggeris digantikan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa tunggal rasmi negara. Okey, yang ketiga pula adalah
bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris sebagai alat pengantar utama sistem pendidikan kebahasaan yang menggantikan sistem pendidikan acuan Inggeris. Okey, seperti yang poin yang telah saya sebutkan tadi, disebabkan negara kita dijajah oleh British, jadinya banyak sangat pengaruh Inggeris dalam bukan hanya dalam urusan rasmi, tetapi urusan pendidikan pun terdapat pengaruh dalam bahasa Inggeris. Jadinya dengan adanya perkara 152 ini, ia akan menggantikan bahasa Melayu, menggantikan bahasa Inggeris sebagai alat pengantar utama dalam sistem pendidikan kebahasaan. Jadi murid-murid yang berada di sekolah kebahasaan akan menggunakan bahasa Melayu semula untuk belajar dan mendapatkan pendidikan lah. Okey, perubahan yang terakhir adalah bahasa Inggeris diajarkan di sekolah sebagai bahasa kedua yang wajib. Kita tetap tidak meninggalkan bahasa Inggeris, tetapi kita tidak mengutamakan sebagai bahasa nombor satu, tapi dia akan jadi bahasa nombor satu, bahasa pertama, maafkan saya, bahasa pertama di Malaysia adalah bahasa Melayu dan bahasa kedua adalah bahasa Inggeris yang wajib lulus. Okey, itulah perubahan. Okey, baiklah. Walaupun terdapat perubahan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, seperti yang saya telah sebut 4 perubahan tadi, seseorang individu yang berakyat Malaysia boleh menggunakan, mengajar atau belajar bahasa lain. Misalnya mereka ingin belajar bahasa asing lain. Keadaan ini bermaksudnya kaum-kaum masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia tetap boleh belajar bahasa lain walaupun terdapat perkara 152 ini. Seperti bahasa Inggeris atau bahasa Tamil, Mandarin, bahasa ibu mereka lah, bahasa Tamil, Mandarin dan sebagainya. Okey, terdapat 2 syarat yang dimukakan dalam perkara 152. Buktinya dapat dilihat melalui bahasa kebahasaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Jadinya bahasa kebahasaan dalam undang-undang atau Parlimen adalah menggunakan bahasa Melayu. Okay, dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain. Yang kedua pula, tiada apa-apa jua dalam fasa ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam persekutuan. Jadinya, walaupun negara kita telah menetapkan perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan, tapi negara kita tetap bagi kebebasan untuk belajar bahasa lain terhadap rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Okey, seterusnya. Ini merupakan contoh keratan akhbar yang dinyatakan oleh Dr. Teo Kok Siong yang merupakan profesor yang berbahasa Cina tetapi sangat menitik beratkan bahasa Melayu. Dr. Teo Kok Siong mengatakan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi penguasaan betul-betul lambang jati diri, bukti semangat cintakan negara. Jadinya, melalui kata-kata Dr. Teo Kok Siong ni, bahasa Melayu ni bukan sahaja untuk masyarakat kita berkomunikasi sahaja, tetapi ia merupakan lambang jati diri setiap masyarakat lah yang berbangsa Malaysia. Tidak kiralah daripada kaum Cina, kaum India, kaum Iban, Kadazan semua, tapi mereka tetap bangsa Malaysia, jadi ia merupakan lambang jati diri.
Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kepentingan perlembagaan. Okey, kepentingan perlembagaan ada 4. Okey, baiklah, yang pertama, mengukuhkan perpaduan antara kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana hak dan kebebasan warga negara terjamin. Sebagai contoh, warga negara Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama rata daripada pihak berkuasa. Mereka juga berhak untuk menganuti agama masing-masing. Jadinya, dalam perlembagaan ini, setiap warga negara Malaysia semua ada mendapat layanan yang sama dan mereka juga boleh mengekalkan kepercayaan mereka. Jadi macam tiada apa yang berubah sangatlah. Okey, kepentingan yang kedua pula adalah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus dapat dilaksanakan. Kerajaan persekutuan dibentuk berlandaskan demokrasi berparlimen, mempunyai sistem raja perlembagaan, sistem yang mempunyai tempoh masa iaitu sepanjang 5 tahun sepenggal. Okay, jadinya negara kita juga mempunyai pemerintahan yang adil. Jadinya kita kan mempunyai seramai 9 orang raja. Jadinya dia akan bergilir-gilir setiap 5 tahun sekali. Jadinya kita dapat memastikan pentadbiran dan pemerintahan kita ni adil. Kerana setiap raja dapat berhak untuk mendapat memerintah negara. Okey, kepentingan yang ketiga pula adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Hak sebagai warga negara dalam peluang pendidikan dan pekerjaan. Polisi dan dasar-dasar kerajaan yang dikubas seharusnya menguntungkan rakyat dan kesejahteraan hidup dapat dicapai. Jadinya, semua warga negara mendapat peluang yang sama iaitu mendapat peluang pendidikan dan pekerjaan. Jadi dengan perlembagaan ini dia akan menjaminkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Okey, yang terakhir adalah mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumiputera. Perkara ini boleh dilihat dalam perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan. Okay, baiklah, yang terakhir sekali sebagai penutup, kesimpulannya kita dapat lihat peranan perlembagaan persekutuan yang telah diwartakan di Malaysia bukanlah bertujuan untuk mengikat atau mengokong rakyat daripada mendapat hak kemanusiaan masing-masing. Namun tujuan perlembagaan itu diwujudkan adalah untuk membentuk kerjasama dan mencapai keharmonian dalam kalangan masyarakat yang berupaya untuk merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak. Membina negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan kepercayaan adalah menutup setiap warga negara untuk bersatu hati mengukuhkan asas perpaduan dan integrasi nasional. Tapak yang berasaskan perlembagaan, undang-undang dan rukun negara adalah antara acuan yang dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.